Alhamdulillah an-nabiyil amin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'allah bi'ulumi fi dharain amin. Bahagian hamba dari nama Allah Al-Muntaqim. Al-Muntaqim iaitu Tuhan yang maha membalas hamba-hambanya yang derhaka, ataupun kalau kita nak terjemahkan dalam bahasa biasa, Al-Muntaqim ni adalah yang mendendami. Al-Intiqam makna dendam. Dan sudah tentu kita perlu memahami sesuai dengan keagungan nama Allah Ta'ala, iaitu kita mentafsirkannya sebagai Tuhan yang membalas dengan adil, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekali-kali tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Jadi bagaimana kita nak berakhlak dengan nama Allah Ta'ala Al-Intiqam ni, Al-Muntaqim ni, iaitu kata dia memberikan hukuman balasan kepada musuh-musuh Allah atas kekafiran mereka dengan melakukan jihad dan menolak permusuhan mereka. Di makna di sini kita membalas orang yang melakukan jenayah di sudut agama. Kerana kita membalas bukan seorang Muslim, tapi kepada musuh-musuh. Juga memberikan hukuman balasan terhadap orang yang melanggar berbagai larangan Allah dengan menerapkan hukuman had dan qisas jika termasuk ahlul walayah. Mana kalau dia termasuk dalam pemerintah perlu melaksanakan hukuman jenayah syarak. Dan dengan mengisolasi dan hajar. Al-hajar ini iaitu mengenakan tindakan melarang ataupun sekatan. Jika hal itu sesuai dengan tuntutan syariah terhadapnya. Jadi ala kulli hal, sama ada seseorang itu perlu dihukum, dibalas, maka bukan dilihat kepada emosi kita, tapi dilihat kepada syarak. Atau memberi hukuman balasan kepada orang yang kezaliman sudah menjadi perangainya. Bagaimana firman Allah, dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri. Maknanya kita boleh membela diri apabila kita dizalimi. Walladzina idza asabahum baghyu hum yantasirun. Orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri. Sebab itulah hadis Nabi SAW menyebutkan man qutila duna malihi fahuwa syahid. Orang siapa yang dibunuh kerana membela mempertahankan hartanya, maka dia adalah syahid. Dan sungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada suatu dosa pun atas mereka. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang buat zalim pada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Jadi orang yang terpaksa melakukan tindakan kerana membela diri, maka dia tidak dikira berdosa walaupun membawa kepada kematian pihak lain ataupun kecederaan pada pihak lain, kerana dia terpaksa bertindak balas untuk membela dirinya. Ala kulli hal, tidak boleh melebihi daripada tahap yang diperlukan. Tidak boleh melebihi. Arti lain tidak dipengaruhi oleh sentimen ataupun oleh emosi, oleh perasaan semata-mata.
Kemudian bahagian hamba dari nama Allah. Al-Afu. Sesuai dengan tuntutan ubudiyah. Al-Afu iaitu yang memaafkan. Tuhan yang memaafkan. Yang sentiasa memaafkan hamba-hambanya. yang bersalah khususnya. Ini sebagaimana dalam doa sebasa, doa ketika Lailatul Qadar. Bila Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, jika aku terserempak dengan Lailatul Qadar, apa yang perlu aku pohonkan kepada Allah? Doa apa yang terbaik untuk aku panjatkan kepada Allah Ta'ala? Lalu Nabi SAW mengajar beliau doa, Allahumma innaka afun. Allahumma innaka afun. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah afun. Tuhan yang Tuhan yang maha pemaaf. Ya. Tuhibbul afwa. Yang suka memberi kemaafan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Jadi, apa yang dapat kita tiru? Apa akhlak yang seharusnya kita contohi daripada nama Allah Ta'ala ini? Maka kata pengarang kitab kita, memaafkan orang yang membuat zalim dan jahat kepadanya. Bahkan membalasnya dengan kebaikan dan mentoleransinya. Mana kita bersikap tolak ansur dengan dia agar memiliki sifat pemaaf. Jadi supaya kita ni, pada diri kita ni ada sifat pemaaf, bukan sifat dendam. Walaupun nama tadi kita boleh mendendami orang yang zalim pada kita. Ya, tapi pada masa sama juga Allah Ta'ala bukan ada sifat Al-Muntaqim saja. Bukan ada nama Al-Muntaqim saja, dia juga ada nama Al-Afu. Ya. Kecuali jika perbuatan jahat telah menjadi perangai orang yang berbuat jahat tersebut, maka yang lebih utama adalah membalasnya agar dia berhenti daripada kezaliman dia. Berhenti daripada kezaliman tersebut. Jadi seolah-olah menggambarkan kepada kita bahawa nama Allah Ta'ala Al-Muntaqim dan juga Al-Afu itu perlu kita contohi melihat dari sisi yang sesuai. Ada kalanya kita perlu membalas dan ada kalanya kita memaafkan. Terutama sekali sesama kita orang Islam, maka sudah tentu akhlak yang perlu kita perlu dominan. Akhlak yang perlu dominan adalah memaafkan sesama kita orang Islam, kerana kita kerana hubungan kita sama kita orang Islam ni asasnya itu terbina di atas ukhuwah, di atas sangka baik, di atas kasih sayang. Itu asas dan akhlak tentang kepribadian kita dalam hubungan kita dengan sesama Muslim. Kemudian bahagian hamba dari nama Allah Al-Jami'. Al-Jami' iaitu yang menghimpunkan. Al-Jami' penghimpun. Di kalangan para hamba adalah orang yang menghimpun. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala, kita sedia maklumlah, Allah Ta'ala ini berhimpun pada zatnya itu segala sifat-sifat kesempurnaan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala terhimpun pada zatnya itu segala rahmat yang dia limpahkan kepada hamba dia. Rezeki. Ya. Jadi macam mana kita nak terapkan nama ini dalam diri kita, iaitu kata dia seorang yang dapat memperoleh title Al-Jami' di kalangan hamba adalah orang yang menghimpun
antara adab-adab yang zahir di dalam anggota badan dan hakikat yang batin di dalam hati. Mana kita menghimpunkan segala sifat-sifat mahmudah, luaran dan juga dalaman. Ya, segala sifat-sifat baik dalam interaksi kita dengan sesama makhluk terhimpun pada diri kita, dan segala dia panggil sifat-sifat hati yang baik, ikhlas, ya, khusyuk, rendah diri, tawaduk, dan sebagainya lagi pun ada dalam diri kita juga. Jadi zahir dan batin berhimpun pada diri kita, diri zahir dan diri batin, segala sifat-sifat yang baik, sifat itu puji. Siapa yang telah sempurna makrifahnya dan baik perilakunya, maka dia adalah penghimpun. Makna dia menghimpunkan dalam jiwa dia makrifah yang sempurna, dan pada yang sama juga perilaku, semua perilaku-perilaku yang lahir daripada dirinya adalah baik, maka dia boleh dinamakan Al-Jami'. Oleh sebab itu dikatakan, orang yang sempurna adalah orang yang cahaya makrifatnya tidak memadamkan cahaya waraknya. Ada orang warak tapi jahil. Bukan jahil, makna kita kata dia warak, baik, tapi dia tidak mementingkan ilmu. Dia tidak memberi input, tidak memberi sumbangan dari sudut ilmu. Dia orang baik seorang-seorang gitu. Baik sendiri-sendiri. Jadi tidak dinamakan Al-Jami'. Jadi Al-Jami' ini adalah orang yang baik dan memberi kebaikan. Orang yang baik dan dia memberi kebaikan. Menghimpun antara kesabaran dan basirah. Yang kesabaran dan ketahanan jiwa, basirah, iaitu memiliki pandangan yang tepat, memiliki firasat yang elok, yang tajam, pemikiran dia, basirah, renungan dia pun, mana sentiasa orang sebegitu menjadi harapan pada umat. Kalau dia memimpin pun, mana dia ada ketahanan dan dia ada idea-idea yang baik, dia ada boleh merancang, boleh buat perancangan yang baik. Menghimpun antara kesabaran dan basirah merupakan hal yang sulit. Sedangkan Al-Jami', mana orang yang ada ciri Al-Jami' adalah orang yang berhasil menghimpunkan antara kesabaran dan basirah itu. Mana ketahanan diri dan bersama memiliki akal yang jenius, yang bantu dia untuk membuat perancangan, untuk mentadbir, untuk mengurus dan sebagainya. Itu basirah. Basirah ni dia sebenarnya lebih pada hati, pandangan mata. Basar, pandangan mata luaran. Basirah, pandangan mata hati. Dia berkait dengan idea, berkait dengan pemikiran, yang berkait dengan dia panggil firasat dan sebagainya. Bahagian hamba dari nama Allah Al-Hadi sesuai dengan tuntutan ubudiyah. Al-Hadi iaitu Allah Tuhan yang maha memberi hidayah, petunjuk. Melakukan dakwah ilahiyah. Jadi kalau kita nak meniru nama Allah Ta'ala Al-Hadi ini, kita tak dapat. Tidak akan dapat kita menirunya melainkan dengan kita menjadi pendakwah. Kerana pendakwah adalah orang yang menunjuki orang lain pada jalan Allah. Dalam hadis disebutkan, ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka min humrin ni'am. Sesungguhnya, kata Nabi SAW, jika Allah menunjuki melalui usaha kamu, Allah menunjuki pada satu orang saja melalui kamu adalah lebih baik bagimu daripada unta merah. Jadi dengan usaha dakwah kita, lalu
ada orang jadi baik, dulu tak kenal agama, sekarang kenal agama, maka itu lebih baik bagi kamu, mana pahalanya sangat besar, melebihi jika kamu diberikan unta merah. Orang Arab, unta merah adalah harta yang paling berharga, bernilai bagi dia, melebihi daripada emas itu sendiri. Sesuai dengan kualitas keikhlasan, semangat dakwah, keluasan ilmu dan banyaknya waktu yang dikhususkan untuk dakwah, maka sejauh itu pula seseorang hamba melakukan maqam hidayah kepada Allah. Maqam makna melaksanakan maqam hidayah kepada Allah. Jadi dalam perbicaraan ulama-ulama tasawuf ini, dia ada istilah al-hal, hal dan juga maqam. Dia ada maqam ikhlas, maqam sabar, maqam mana semua akhlak-akhlak terpuji ni dia ada maqam dia panggil. Jadi kalau dia ada hadir waktu-waktu dia panggil hal, tapi kalau dah sebati dengan kehidupan kita, dengan diri kita, maka dia mencapai status maqam. Di sini maqam hidayah kepada Allah. Mana seseorang itu sudah berada dalam posisi yang sebati dengan dirinya, iaitu dia sentiasa menjadi penunjuk pada orang lain kepada Allah Ta'ala. Macam mana nak capai itu? Iaitu dengan dia meningkatkan komitmen dari sudut keikhlasan, semangat dakwah, mana dia menjadikan semua itu sebati dalam dirinya, sebati dalam jiwa dia. Ya, apa saja yang dia lakukan, proses pengajaran dia, proses orang ini kita sebut macam contoh macam usrah, dia buat usrah, buat tamrin, dia buat usaha-usaha dakwah, semuanya adalah lillahi ta'ala. Dan dia sentiasa mementingkan ilmu dan beri waktu yang banyak untuk dakwah. Maka sampai satu ketika dia bukan lagi berada dalam situasi hal, mana bukan waktu-waktu saja, tapi dia sudah mencapai maqam, dia panggil. Dah sebati dah dengan diri dia itu. Bahagian hamba dari nama Allah Ar-Rashid, sesuai dengan tuntutan ubudiyah. Ar-Rushd, petunjuk. Mantap. Jadi Ar-Rashid ni adalah Tuhan yang sentiasa menunjuki hambanya kepada kebenaran. Ar-Rushd. Ar-Rushd lawan kepada Al-Ghay. Al-Ghay itu makna sesat. Ar-Rushd iaitu betul, tepat. Itu Ar-Rushd. Tidak tersasar. Jadi bagaimana kita nak mencapai, nak menerapkan nama Allah Ta'ala ini dalam diri kita? Kata dia hendaknya berbagai programnya berdasarkan pada berbagai sunnah, yakni peraturan yang akan mengantarkannya kepada berbagai tujuan terpuji. Jadi dia meletakkan tujuan yang baik, kemudian dia memprogramkan selari dengan tujuan itu. Itu mana Ar-Rushd. Kita tahu bahasanya akhirat itu yang utama. Akhirat lah. Segala-galanya hidup kita, tujuan akhirat. Kemudian kita melalui jalan yang selari, yang menyampaikan kita kepada kebahagiaan akhirat. Itu makna kita berada dalam Ar-Rushd. Tapi kalau kita letak sasaran, tapi perbuatan kita, program kita tidak menepati sasaran itu, maka kita tidak berada dalam Ar-Rushd. Mana kehidupan kita tidak tepat, tidak selari dengan tidak menuju pada sasaran. Atas dasar ini, maka keterpimpinan seorang hamba terkait dengan sejauh mana keterpimpinannya
dalam berbagai programnya mencapai berbagai tujuan yang tepat dalam agama dan dunianya. Jadi dalam kehidupan kita ini bukan matlamat semata-mata. Matlamat kita boleh letakkan apa yang matlamat. Tapi apa program yang kita buat? Apakah kehidupan kita, program-program kita menepati matlamat itu? Itu yang menentukan sama ada kita ini berada dalam status Ar-Rashid, Ar-Rashid atau tidak. Sebab itu Khulafa Ar-Rashidin. Khulafa yang 4 ni Ar-Rashidin ni. Jadi kehidupan mereka selari dengan akidah mereka. Demikian pula jika dia mendapatkan tugas yang berkaitan dengan urusan umum atau amal jama'i, atau diberi amanah untuk mengatur urusan makhluk, maka bahagiannya dari nama Allah Ar-Rashid adalah membuat program dan perencanaan yang baik untuk mencapai sasaran yang terbaik dengan jalan yang paling singkat, paling baik, paling bijaksana dan paling komitmen kepada syariat Allah. Katalah kita dikurniakan, diberikan setengah jam. Okay. Satu masa yang singkat, pendek. Lalu kita manfaatkan, kita berfikir, kita mengatur perancangan dan sebagainya. Setengah jam yang ada itu, bagaimana untuk kita melakukan tindakan yang betul untuk mencapai matlamat. Itu makna kita meniru ataupun kita belajar daripada nama Allah Ar-Rashid. Tidak ada di alam ini segala yang istilah Imam Ghazali af'alullah. Af'alullah ni adalah kejadian Allah Ta'ala yang tidak tepat. Semuanya adalah tepat, perfect. Jadi begitulah yang ingin kita dapatkan. Kemudian bahagian nambah dari nama Allah Al-Ghani, yang maha kaya. Berusaha seoptimal mungkin untuk tidak memerlukan bantuan makhluk dengan tidak meminta sesuatu kepada mereka. Jadi kita sebenarnya kita jadi orang yang hanya bergantung pada Allah, tidak bergantung pada makhluk. Mana kita kaya berbanding dengan makhluk, mana kita jadi orang kaya, tapi dengan Allah Ta'ala tak upayalah. Tidak ada manusia yang tidak bergantung pada Allah. Tapi kita dengan orang lain, mana kita kaya. Kita memberi bukan menerima. Kita memberi bukan menerima. Orang hidup di zaman-zaman terakhir ini didominasi oleh ijtihad yang mengutamakan kekayaan melalui jalan yang mubah dan halal, kerana mempertimbangkan banyaknya hal yang haram dan ketidakramahan manusia kepada orang yang miskin, sehingga hal itu akan mengakibatkan pelecehan yang tidak memberikan maslahat bagi orang yang miskin sekalipun berilmunya banyak. Jadi pada zaman ini, kata alim ulama sendiri, maka perlu menjadi orang yang sekurang-kurangnya dia tidak bergantung kepada orang lain. Kerana itu menjadi fitnah. Kalau zaman dulu, tak ada masalah. Tapi zaman hari ini, kadang-kadang bila kita memiliki institusi yang memerlukan support kewangan dan sebagainya, bila kita menjalankan kempen untuk kutipan dana dan sebagainya, ramai orang yang mandang negatif pada asatizah. Seolah-olah asatizah ini minta sedekah, minta sumbangan itu bagi dia seolah minta sedekah dengan orang lain. Padahal dia tidak minta untuk diri dia, tapi dia minta untuk institusi dia. Jadi sebab itu, untuk mengelakkan fitnah-fitnah yang sebegini, maka perlu ada backup dari sudut, mungkin dari sudut perniagaan dan sebagainya. Itu ke depan nanti memang kerana tidak boleh lagi bersandar kepada sumbangan-sumbangan. Sebaliknya perlu bersandar kepada pengusahaan, perniagaan itu sendiri. Di samping
kita semua perlu yakin bahawa rezeki yang banyak itu adalah dalam perniagaan. Walaupun hadis dhaif, tapi dapat kita jadikan i'tibar, mana Nabi menyebutkan alaikum bitijarah, ataupun riwayat menyebutkan alaikum bitijarah fa inna tis'ata asyar rizqi bitijarah. Adalah kamu bergelumang dengan perniagaan kerana 9/10 daripada sumber rezeki itu adalah 9/10 90% sumber rezeki adalah perniagaan. Jadi para ulama sendiri kalau dia nak gerakkan masa ke depan nanti, nak gerakkan institusi dengan baik, maka dia perlu bina rangkaian perniagaannya. Itu yang support institusi dia panggil. Kerana dengan semata-mata mohon sumbangan dan sebagainya ini kadang-kadang boleh menjatuhkan nilai ataupun menjatuhkan nilai ulama itu sendiri pada mata masyarakat yang mungkin memandang serong pada ulama. Para ahli fiqh mazhab Syafi'i pendapat bahawa zakat diberikan untuk memberikan kecukupan dan bukan untuk menutupi keperluan sahaja. Dan itulah sepatutnya. Bila kita bayar zakat ataupun isi zakat di Baitul Mal, dia memberi bukan sekadar memenuhi keperluan tapi juga kecukupan. Itu yang sebaiknya. Contohnya, kalau orang miskin yang kita dia maklum bahawasanya dia memang tak boleh bekerja, lumpuh dan sebagainya, bukan kita berikan cukup-cukup makan gitu saja. Tapi kita tengok setahun belanjanya berapa. Ya? Lalu disalurkan zakat itu bagi mencukupi kehidupan dia. Kalau ada pihak lain pula, individu lain pula, dia ni boleh bekerja, yang mampu bekerja, dah ada kemahiran. Jadi zakat diberikan. Oleh kerana dia miskin, perlu dibantu, maka zakat digunakan untuk melatih dia sehingga mahir dan membeli alat-alat perusahaan sehingga dia dapat bina kehidupan, dan selepas itu dia tidak miskin lagi. Pada tahun depan dia menjadi pemberi zakat, bukan penerima zakat lagi. Jadi maknanya harta zakat itu diuruskan untuk menjadikan orang kaya, dia panggil. Ya, menimbulkan orang kaya yang baru. Itu di antaranya. Di antara ahli fiqh yang ada ahli fiqh dalam mazhab Syafi'i yang pandangan begitu. Kerana itu siapa yang mampu menjadi orang yang berkecukupan dan mencukupi, maka hal itu adalah baik. Mana kita kena berusaha jadi orang yang cukup dan juga mencukupkan orang lain. Okay? Dengan zakat kita saja tu kita berusaha untuk menjadi orang kaya, dan dengan zakat kita saja itu kita boleh support orang-orang miskin contohnya, dengan mencukupkan, bukan dengan beri keperluan saja, mana kita mencukupkan kehidupan dia, anak-anak dia. Orang kaya yang paling agung adalah orang yang kaya dengan Allah, mana dia tidak mengharapkan orang lain. Dia hanya bergantung hidup pada Allah Ta'ala saja. Sedangkan ulama yang paling tinggi adalah ulama yang mampu melakukan ta'dib dan ta'lim sehingga membuat murid tidak memerlukan orang selain. Mana dia mengajar murid-murid dia untuk jadi kaya, untuk bahasa diri kaya. Ya. Dan terutama sekali kaya jiwa. Laisal ghina bi kasratil arad walakinnal ghina ghina nafs. Bukanlah kaya itu dengan banyaknya benda, banyaknya kemewahan. Tapi kaya itulah kaya jiwa, kaya hati. Kita berhenti di situ. Nanti kita sambung lagi insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.